ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk Seri, saya Datuk Seri Datuk Ibrahim. Datuk Seri kenal saya kan? Saya ingin dapat pandangan Datuk Seri. Apakah pandangan Datuk Seri apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini tidak merupakan sebuah negara kebajikan? Banyak yang mengatakan bahawa hujah-hujah daripada mana-mana pihak mengatakan apa yang telah dilakukan oleh kerajaan Malaysia hari ini lebih banyak sebagai sebuah negara kebajikan. Yang kedua, Datuk Seri, apa pandangan Datuk Seri? Tidakkah Datuk Seri menganggap BRIM yang diberikan oleh kerajaan itu sebagai satu sumbangan kerajaan kepada rakyat? Datuk Seri lebih kenal saya dalam hal itu sendiri, dalam hal ini. Jadi dalam satu artikel yang saya tulis, saya telah banyak memberi pandangan-pandangan. Saya berkelulusan PhD dalam ekonomi, Datuk Seri. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak nafikan, Tan Sri Pengerusi, hadirin saudara yang bertanya, bahawa apa yang dibuat oleh kerajaan sekarang ini ada yang kebajikan, tak nafi. Menyediakan infrastruktur, elektriknya, jalan rayanya, stadiumnya, macam-macam, itu kebajikan. Tetapi bagaimana mengurus duit itu? Ini projek yang sepatutnya 2 bilion jadi 4 bilion, patutnya 2 bilion, yang 2 bilion lain boleh belanja untuk lain. Itu. Dan negeri Terengganu saya dulu Darul Iman, sekarang Darul Runtuh. Buat stadium baik, kebajikan untuk anak-anak muda. Pasal apa jadi runtuh? Ini kan ada silap kontraktor. Sampai sekarang tak selai siasat, payah nak siasat sangat, saya tak tahu pasal apa. Ini dia. Buat masjid, bagus buat masjid. Masa saya jadi MB dulu, pernah seorang pegawai beritahu saya, ada orang Melayu kita dapat kontrak buat masjid. Masjid itu kebajikan, bajetnya sekian-sekian banyak, dicarinya kayu yang kurang nilainya, dicarikan semen yang besi yang kurang nilainya, tak cukup dia punya asas bangunan ini. Buat masjid kebajikan, tapi cara buat tu mengapa ini? Ada orang Cina pernah beritahu kat saya, dia dapat kontrak masjid. Saya takut ini Tuhan punya, dia kata. Orang Cina. Ini malu kita. Ini kebajikan yang macam saya sebut tadi lah. Bukan saja buat itu, orang yang buat, cara buat, bagaimana mengurus duit itu. Sebab tu Islam mengajar kita, Tuhan tanya, dari mana ambil duit, bagaimana mengurus duit, bagaimana membelanja, pada siapa kita bagi duit. Ini yang kita titik kena sedar. Dan di sana ada yang sangat diperlukan, dibuat yang tak sangat perlukan. Contohnya, bagus kita tarik pelancong asing datang ke sini, bagus. Pelancong ni dia nak tengok alam semula jadi. Sebagai contoh, apa yang dibuat? Robohkan kampung nelayan, robohkan kampung nelayan kerana industri pelancongan. Nelayan kelapa ke bukit, dia nelayan biasa ke laut, pergi ke bukit. Ini macam mana kepala ni kejangan. Ini sebagai contoh. Sepatutnya penyusunan semula kampung nelayan, itu dia kebajikan, tapi cara buat tak kena. Ini masalah yang kita hadapi. Masalah adanya bocor. Hasil negara banyak, macam tangkap ikan letak dalam bubu, taruh ikan dapat seekor, taruh, bila angkat tengok sikit, macam apa, bawah tu bocor. Ini yang berlakunya. Jadi kita tamu yang bocor ni. Yang kedua, BRIM. Satu kebajikan tak nafi. Pepatah Cina dia menyatakan, sekiranya saya tak tahu, bolehlah sikit-sikit bahasa Cina. Orang Cina kata, kalau nak bantu bagi pancing dengan mata kain dengan tali, jangan bagi duit, jangan bagi ikan. Kalau bagi ikan, habis ikan dia minta ikan pula besok. Ini dia. Kalau bagi kain dengan pancing, dia cari ikan sendiri. Ini cara yang perlu dibuat. Bagi BRIM ni sama lah bagi ikan. Lepas pilihan raya, habis duit tu, minta duit balik. Itu satu. Yang keduanya, dari segi moral demokrasi, dalam negara mengamalkan demokrasi yang sebenar, rakyat adalah jadi hakim.
Media adalah hakim yang adil, saksi yang adil. Rakyat perlu diberi peluang untuk mendapat maklumat. Dan sebab itulah negara demokrasi yang tulen, bila caretaker government masa itu tak boleh bagi duit, tak boleh buat projek. Dan buat projek lepas pilihan raya buat projek. Tengah pilihan raya jangan resmi tu resmi ni, jangan buat projek ini tak betul. Cara tu tak kena. Biar rakyat berfikir yang betul. Kalau kerajaan silap, jangan takut bagi peluang pada media. Sepatutnya majlis ini ada RTM, TV3 dan secara langsung. Jangan takut. Kita boleh tuduh, boleh kata, kerajaan boleh jawab. Kerajaan boleh jawab. Kalau kerajaan boleh jawab, rakyat sokong dia lagi. Kalau kerajaan tak boleh jawab, rakyat boleh hukum dia. Nampaknya barangkali tak boleh jawab betul. Sekian, terima kasih. Harga barangan seperti beras, gula, air, tenaga, kutipan sampah, pengangkutan, telekomunikasi, media massa dan barang keperluan lain-lain orang ramai semakin meningkat lebih laju daripada kenaikan gaji. Ini disebabkan oleh monopoli dan penswastaan kepada kroni. Kroni untung, rakyat rugi. Adakah ini adil? Pakatan Rakyat akan hapuskan monopoli, membatalkan penswastaan kepada kroni dan melaksanakan dasar persaingan bebas. Kami akan memastikan masa depan ekonomi Malaysia yang cerah untuk semua rakyat. Ubah sekarang, bersihkan Malaysia.
Saya tahu, kamu pernah pergi ke perhimpunan yang sudah diadakan, macam Bersih, Antilinas dan juga Himpunan Kebangkitan Rakyat baru-baru ini. Kamu telah hadir bersama mereka yang lain untuk membantah dan menyuarakan rasa tidak puas hati. Kejayaan kita hampir dicapai. Hanya 1% usaha yang perlu dilakukan. Kenapa saya sangat pasti? Sebab di kawasan luar bandar, Pakatan Rakyat cuma kalah tipis sahaja ketika pilihan raya umum lalu. Dan dalam pilihan raya kali ini, kita hanya perlukan sedikit kelebihan. 15,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 9 kerusi di Sarawak. 25,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 10 kerusi di Sabah. Dan 30,000 undian di kawasan luar bandar untuk menangi 100 kerusi di Semenanjung Malaysia. Pendek kata, kelebihan 70,000 undian ini dari kawasan luar bandar akan menentukan siapa yang akan mengawal Putrajaya. Jadi, apa yang anda boleh lakukan? Senang sahaja. Pergi hubungi atau jumpa keluarga anda yang tinggal di kawasan luar bandar dan maklumkan perkara yang sebenar kepada mereka. Anda di sini tahu perkara sebenar dan apa yang telah berlaku. Tetapi, keluarga di luar bandar dipengaruhi cerita media-media perdana. Jika anda maklumkan perkara sebenar kepada mereka, artinya anda telah memainkan peranan besar dalam membantu Pakatan Rakyat. Setiap orang yang anda maklumkan membawa 1 undi tambahan. Sekarang ini, mungkin anda rasa tidak berdaya untuk membuat apa-apa seorang diri. Tapi jangan risau. Kini ada seramai 100,000 orang yang turut berusaha seperti anda. 100,000 orang bersama anda untuk sebarkan harapan dalam jiwa mereka. Dan 100,000 orang bersama anda membawa perubahan di Malaysia. Anda di jalan yang lurus. Kejayaan sudah tiba. Mari kita hubungi keluarga dan kenalan untuk sebarkan harapan perubahan hari ini. Kebajikan hingga ke akhir hayat. Masa anda bayi, anda ada tabung warisan anak Selangor. Sebagai permulaan, RM100 di dalam akaun anda. Bila anda kanak-kanak, anda ada tuition rakyat percuma. Jangan lupa, beasiswa Yayasan Selangor juga ada. Bila anda dewasa dan memasuki universiti, anda ada hadiah anak masuk universiti yang bernilai RM1,000. Anda juga ada tabung pendidikan anak-anak pekerja ladang. Pinjaman tanpa faedah, pinjaman pelajaran Selangor juga disediakan. Ada skim kesihatan wanita dengan mendapat pemeriksaan mamogram secara percuma. Ada juga projek rumah mampu milik